Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Muhammad Badrul Syarif bin Khalid. Hari ini saya akan membincangkan tentang perancangan perniagaan. Yang pertama, dalam perancangan perniagaan kita perlu ada beberapa aspek. Aspek yang pertama iaitu apa makanan yang kita nak buat. Perancangan perniagaan, apa tajuk perniagaan yang kita nak lakukan. Yang pertama, perniagaan yang saya lakukan adalah berasaskan makanan Thailand. Saya menjual pelbagai jenis dan beberapa jenis makanan yang berasaskan Thailand seperti kerabu Maggi, kerabu soto, salad roll dan sate ikan ataupun dikenali sebagai lok ching. Okey. Tujuan saya membuat perancangan perniagaan ini adalah untuk merancang dengan lebih teliti tentang perniagaan yang saya akan jalankan. Yang pertama, Thai food merupakan salah satu makanan yang sering kita lihat dan sering kita dengar melalui media sosial ataupun di kawasan-kawasan perumahan. Makanan Thailand tidak asing lagi bagi negara kita, terutamanya yang sering kali dilihat kerabu Maggi, kerabu sotong dan sebagainya. Yang kedua adalah tujuan perniagaan. Tujuan perniagaan yang pertama tidak asing lagi adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dari segi penjualan makanan yang disediakan. Tujuan yang kedua adalah untuk mengkaji prestasi dan permintaan terhadap penjualan makanan yang berasaskan Thailand ini. Seterusnya, latar belakang perniagaan saya. Perniagaan ini diberi nama sebagai perniagaan Thai Food Industries. Jadi saya menjalankan perniagaan ini di kawasan rumah saya sendiri, di kediaman saya sendiri, iaitu yang beralamat Lot 772 Lorong Masjid, Kampung Kembangan di daerah Kelantan, Pasir Mas. Dan jenis perniagaan ini adalah milikan tunggal. Di kawasan perumahan saya, terdapat pelbagai kemudahan infrastruktur dan kemudahan-kemudahan asas yang lain seperti masjid, hospital, sekolah, kedai runcit dan kemudahan jalan raya yang selesa. Saya menjalankan perniagaan ini melalui penjualan secara terus dari rumah ke rumah ataupun dikenali sebagai cash on delivery. Seterusnya adalah sasaran perniagaan. Sasaran saya merupakan terdiri daripada kesemua golongan lapisan masyarakat. Tak kira dari segi umur, bangsa ataupun kaum. Sehubungan dengan itu juga, ekoran daripada pandemik COVID-19 yang telah melandai di negara kita menjadikan saya lebih yakin akan kemampuan perniagaan yang saya jalankan untuk terus berkembang dan maju pada masa akan datang. Yang seterusnya adalah saiz pasaran. Saiz pasaran yang dapat dilihat di kawasan kediaman ini boleh dikatakan sebagai kawasan yang berpotensi tinggi kerana penduduknya yang berjumlah lebih daripada 500 orang dan kawasan ini merupakan kawasan yang paling strategik kerana ianya berdekatan dengan bandar Pasir Mas. Seterusnya adalah persaingan. Persaingan yang dilihat melalui pemerhatian saya adalah persaingan dari segi individu yang menjual perkhidmatan makanan seperti saya, contohnya menjual makanan kerabu Maggi dan sebagainya. Saya melihat persaingan ini adalah persaingan yang sihat dan tidak mendatangkan apa-apa kemudaratan kepada perniagaan saya kerana dengan adanya persaingan ini akan lebih menjadikan saya untuk bertindak dan lebih untuk melakukan sesuatu yang lebih berkualiti dan lebih terbaik untuk kepuasan pelanggan saya.
Seterusnya adalah rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan saya bermula daripada pukul 7 pagi hingga 12.30 hari keesokan harinya. Pada waktu itu, saya akan mengumpulkan tempahan-tempahan yang ada daripada pelanggan untuk saya mengira dengan lebih lanjut, dengan lebih detail tentang stok yang masih berbaki untuk membuat penghantaran kepada pelanggan. Saya akan menjalankan perkhidmatan cash on delivery ataupun penghantaran secara terus kepada pelanggan bermula pada pukul 5 petang dan dikenakan caj penghantaran sebanyak RM1 bagi setiap pembelian. Tetapi dikecualikan caj penghantaran bagi pembelian melebihi 3 unit ke atas. Seterusnya adalah strategi harga. Saya mengenakan harga yang sangat berpatutan untuk bagi setiap hidangan menu saya yang saya jual. Saya juga mengambil pemerhatian terhadap kuasa beli pengguna. Jika saya meletakkan harga yang tinggi, kemungkinan kuasa beli pengguna tu akan menurun dan menyebabkan saya mengalami kerugian. Jadi, saya menetapkan harga yang sangat-sangat berpatutan untuk semua golongan masyarakat dan ianya akan menjadi satu tarikan dan minat kepada pelanggan saya untuk mencuba dan terus merasai keenakan dan kelazatan makanan yang saya sediakan. Seterusnya adalah strategi promosi. Saya juga mempromosi perniagaan saya melalui post di Instagram, di Facebook ataupun post di laman sosial dan sebagainya. Saya melihat platform ini lebih menarik dan lebih akan menjadikan perniagaan saya berkembang kerana dilihat sekarang ini, pada masa ini majoriti masyarakat kita menggunakan telefon pintar dan ada semua yang saya cakapkan tadi. Jadi dengan melakukan promosi secara atas talian ini, saya rasa akan membantu saya ataupun peniaga-peniaga yang lain lebih maju pada masa akan datang. Dalam rancangan operasi juga, kita perlu mengira dari aspek keperluan bahan, peralatan, lokasi, overhead operasi dan perbelanjaan operasi. Untuk yang terakhir adalah rancangan keuangan. Rancangan keuangan kita memerlukan dalam beberapa aspek. Yang pertama, kos pelaksanaan projek. Yang kedua, proforma penyata aliran wang tunai. Yang ketiga, proforma penyata untung dan rugi. Ini adalah penting untuk kita mengira keuntungan dan kerugian bagi jualan kita pada hari tersebut. Seterusnya adalah proforma kunci kira-kira. Ini adalah merupakan aspek yang paling penting untuk dalam setiap perniagaan yang perlu ada. Justru itu, perancangan perniagaan yang telah saya lakukan ini adalah bertujuan untuk menambah baik lagi perniagaan saya pada masa akan datang. Jadi, untuk menjadikan lebih baik lagi, perancangan perniagaan ini merupakan salah satu platform yang sangat-sangat penting kepada peniaga untuk memastikan kualiti mereka dalam melaksanakan perniagaan dan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.